Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Pendapat lah 102. Okey, 102 itu adalah kemungkinan sampai akhir tahun ni. So kita tengoklah, apa pun kita tengok price action. Kita nak dia break daripada 103. Kalau dia break 103 itu adalah yang paling menarik. Okey. Kalau dia naik pun saya tak nampak dia boleh pergi jauh lagi. Kalau dia naik lah. Tapi setakat ni USD memang dalam keadaan tertekan. Faizal, USD dalam keadaan tertekan. Okey, daripada segi ekonomi dia dan daripada segi sentimen sekarang. Okey, tu untuk USD JPY. Apa pun kita tengoklah pada price action, ke manakah hala tuju untuk USD JPY nanti. Okey, kalau contohnya dia target ke bawah lah hasil dia. Alright, so next, apa lagi? USD CHF tak ada pergerakan ke mana, masih lagi bermain di sekitar tempat entry, tapi daripada parity level dekat 1000 pip. Okey, 1.0 hampir 1000 pip untuk USD CHF semasa. Okey, AUD USD tak bergerak mana untuk sekarang hari ni. Dia setakat ni bermain di sekitar tempat entry sahaja. Tempat entry pula. Di sekitar tempat open price pagi tadi. So tak berapa jauh sangat pergerakan untuk hari ini AUD USD, tetapi untuk NZD USD dia terus menerus melakukan kenaikan. NZD USD masih lagi trend bullish stroke. Okey, untuk NZD USD. Euro GBP sama kuat sama lemah untuk hari ini, masih bermain di tempat open price. GBP JPY satu kukuh satu lemah, ini antara pair yang paling menarik. So melakukan kenaikan di sekitar 139 untuk hari ini. So dia naik sebanyak 0.33%. Okey, untuk cerita minyak dia ada meeting antara negara-negara OPEC plus Rusia dan beberapa negara lagi. So apa yang kita nampak setakat ni, Rusia masih lagi kekal persisten untuk pada awal tahun nanti dia akan keluarkan macam full margin lah. Full margin pengeluaran minyak dia. Okey, benda tu amat tak disukai oleh negara-negara pengeluar minyak OPEC, dan kita nak lihat macam mana tekanan kepada harga minyak pada masa akan datang. Pada masa ni lah kita nampak agak pressure untuk minyak teruskan perjalanan untuk naik disebabkan deal dengan Rusia, Uzbekistan dan ada a few negara lagi yang akan full margin mengeluarkan minyak dalam keadaan 80%, 90% daripada pengeluaran biasanya. Maksudnya dia keluarkan tinggi lah. Dia tak ikut kepada apa yang diplan, apa yang dirancang oleh negara-negara OPEC yang perlukan pemotongan dia punya minyak. Okey, setakat ni minyak masih lagi tertekan. So next adalah gold. Gold kita lihat dia dah berjaya break 1800 dan sekarang bermain di sekitar 1700. So perjalanan untuk gold masih lagi jauh ke bawah untuk setakat ni, dan kalau kita lihat, saya tak boleh buka investing Zuli punya lah. Untuk minggu lepas punya tu pun tak nampak lagi. Zuli punya ni dah sampai ke kawasan yang kita nak, 1760. Okey, dah sampai dan kita nak lihat ke manakah hala tuju gold seterusnya. Kalau saya tunggu sampai 1700. Ni 5 ni. Banyak lagi perjalanan dia nak bermain ni. Apa ni dia akan buat 4 lah, apa benda lah. So kita tengok ke manakah gold punya cerita. Adakah dia berjaya bounce naik semula ataupun dia terus melakukan penurunan. Okey, setakat ni dia dah masuk kawasan. Kalau siapa yang nak berani-berani nak cari peluang buy, tengok price action. Kalau saya tunggu 1700. Apa pun saya tunggu 1700. Lagi best kalau dia break sebawah 1700, barulah cantik untuk kita cari peluang buy. Okey, kemungkinan akhir tahun ni dia akan sideways dulu, dia akan membuat formation 4 sebelum next move dia break daripada low sini dan membuat perjalanan ke wave 5 yang terakhir. Selepas tu baru kita boleh bergembira kemungkinan dia nak naik ke macam mana. Okey, itu untuk gold. Gold kalau kita lihat time frame besar sikit. Alah, dia tak buat. Sekejap, besar sikit. Okey, weekly. Ni tunggu dia turun sikit lagi dan baru kita lihat adakah dia boleh membuat comeback, meneruskan perjalanan dia ke atas. Okey, ini untuk gold. Setakat ni untuk gold, apa yang kita nampak adalah dalam keadaan yang tengah membuat correction. Berapa jauh correction? Kita tunggulah. Kita tengok pada pergerakan semasa.
Adakah kita boleh buy? Sekarang dah masuk kawasan, tengok dulu kat mana stop loss. Apa plan kita, berapa dolar yang kita sanggup untuk rugi. Okey, itu sahaja untuk kita punya jeling-jeling. Belum lagi, baru gold. Dan Bitcoin akhirnya naik semula di atas 17,000. Hari tu dia main sampai 16 kan? 16, 17, 18. Okey, naik 2,000. Okey. Hari minggu lepas sampai 16,000 dia turun. Dan pada sekarang 16,000. Mana tadi? Aduh. 16,000. So sekarang dia dah naik semula di atas 18,000. Adakah dia berjaya break 21,000? Berjaya break 21,000. Itu yang kita nak lihat. Okey, sebelum dia melakukan deep correction, baru kita cari peluang untuk buy semula. Okey, tunggu dia break 21,000 tunggu dia break 21,000. Sikit lagi. Okey, tu dia. Bitcoin merupakan antara aset ataupun instrumen yang paling mantap dia punya trend menaik dia. Turun sikit naik banyak, turun sikit naik banyak. Seminggu turun 2,000, 3,000. Tapi baru hari ni kita dah nampak dia melakukan kenaikan yang agak dahsyat juga. Okey. Apa tadi? Jom saya dah tak boleh buka investing maintenance. So kita buat plan kat sini Saya ada buat benda ni. So apa yang kita boleh lihat sekarang, ini minggu lepas punya tu saya tak dapat nak rekodkan sebab daripada semalam saya tak boleh buka. Weekend Cuma saya sempat hari Sabtu tu buat benda ni. Scoring. Ini antara kaedah scoring method yang kemungkinan agak membantu rakan-rakan dalam pemilihan apa pair yang nak trade pada minggu ni. Okey, berdasarkan daripada hari Sabtu punya analisis, hari Sabtu punya kerja kita, apa yang kita nampak adalah weekly melakukan weekly punya screener. Apa yang kita nampak, New Zealand, AUD, Euro, Kanada merupakan currency yang kukuh untuk weekly, dan monthly adalah New Zealand, AUD, GBP, Kanada. So, kita tengok kat sini. Kita rekodkan untuk weekly, New Zealand, AUD, Euro, Kanada. Okey, kita dah tulis. Untuk monthly pula, New Zealand, AUD, GBP, Kanada. New Zealand, AUD, GBP, Kanada. Itu adalah untuk apa orang panggil? Untuk monthly. Okey, untuk sell pula, kita nampak JPY, USD, GBP, CHF. JPY, USD, GBP, CHF. Dan yang ini pula monthly USD, JPY, CHF dan juga Euro. So apa yang kita nampak sekarang, sell dan juga buy punya group. Okey, kita bagi markah. Yang atas 4, 3, 2, 1. Okey, sekarang kita padankan dulu. Padankan mana yang ada sama. Monthly dan juga weekly. New Zealand, AUD. So kita kalikan hijau. AUD kita kalikan hijau. Kanada. Semua sekali komoditi dolar pada minggu ni kita akan cari peluang untuk buy. Okey. Dan next adalah yang sell. Kita marking juga. Kita kalikan juga. USD, JPY, CHF. So sentiment currency yang apa orang kata, yang selalunya mendapat kekuatan ketika market dalam keadaan jatuh, merupakan currency yang paling lemah pada seminggu, 2 minggu ni. Okey, so kita bagi dia dalam kelompok sell. Alright, dan sekarang kita nak bagi markah. New Zealand, AUD, Kanada. New Zealand 4 campur 4. 4 monthly, 4 weekly. So 8. AUD 3 campur 3. Monthly dan juga weekly 6. Kanada 1. So jadi 2. Okey, untuk sell pula USD 4 monthly, negatif 3 weekly. So ni adalah negatif 7. JPY negatif 3, negatif 4. So negatif 7 juga. Dan CHF negatif 1, negatif 2. So negatif 3 pada minggu ni. So kita dah ada New Zealand New Zealand, AUD, Kanada, USD, JPY, CHF. Okey, dan kita buat kotak dulu untuk minggu ni. Yang ni nanti saya akan update, ada beberapa pair yang trigger, 3 pair. Okey, nanti saya akan rekodkan semula. Yang ni ni untuk minggu pertama Disember. Okey,
Minggu pertama Disember dan kita akan buangkan everything. Okay. Okay, dan kita ambil balik yang tadi. Copy. Okay, so kejap. So kita markingkan yang tadi New Zealand, apa tadi? Apa tadi? AUD Kanada. Okay, yang ini USD, JPY dan juga CHF. Alright, so first priority adalah kita akan cari NZD USD, NZD JPY. Okay, itu antara favorite. Alright, itu adalah first priority kita pada minggu ni. New Zealand kita gabungkan dengan USD, gabungkan dengan JPY. So pair yang penting adalah NZD JPY, NZD USD. Itu adalah pair yang kita nak cari peluang buy. Okay, itu memang group 1. Maksudnya pot 1 lah. Pot 1 paling penting untuk kita cek buy. Okay, dan yang kedua adalah AUD USD, AUD JPY, AUD USD, AUD JPY. Itu antara yang kedua. Ni pot 2, yang ni pot 1. Okay, yang menjadi kita punya pilihan utama. Apa pair yang kita nak trade. So, dan sekarang kita tak boleh buka investing dan kita kena buka benda ni. Okay, apakah technical yang kita nak pakai? Jom contohnya NZD USD. NZD USD kita nak cari peluang buy. Okay, apa technical kita pakai? Kita kosongkan semua. Let's say lah kita menggunakan support resistance yang biasa, kita dah tak nampak. Tak nampak apa-apa kat atas sudah. Okay, saya dah tak nampak apa-apa dah kat atas tu. Nak cari buy pun kau dah kat atas dah. Okay, jom kita tukarkan template. Kita masukkan pivot divergence ni. Dan yang bestnya adalah kalau senang kalau price turun sampai DPV, kita boleh cari peluang untuk buy. Price turun sampai DPV, ada setup kawasan support sini, ni kawasan yang kita nak cari peluang buy lah. Tunggu price action. Tunggulah dia jatuh ni kan. Dia jatuh, kalau dia jatuh kat bawah kita baru cari buy. Bawah kita cari buy. Okay, itu NZD USD. NZD JPY pun sama juga, dah dekat atas tu, dah nak buat apa kat atas tu. Okay, so kalau cerita pasal scalping, tempat yang paling logik untuk kita buy, okay, adalah di kawasan bawah sini. Di bawah DPV adalah daily pivot value. So kita tunggu dia turun sampai ke bawah, baru kita cari peluang untuk buy semula. Okay, maksudnya kita follow arah sahaja. Kawasan yang paling menarik adalah jika dia berjaya break di bawah daily pivot value. So kalau untuk scalping, stop loss bawah sini, kita tunggu dia turun, baru kita cek peluang untuk buy lagi. Alright, boleh tak? Faham so itulah benda-benda yang kita nak lihat. Setakat ni kita nampak dia dekat atas ni. Siapa yang berani nak buy di pucuk, suka hati. Kalau saya akan tunggu di kawasan bawah. Okay, dan pilihan yang kedua, AUD USD pun dekat atas juga, kita masukkan apa lah, naked dulu. Masuk ni lah, pivot dulu. Senang. Okay, untuk AUD USD dia tengah membuat penurunan. Okay, ada satu signal, mungkin ada satu signal yang agak menarik untuk kita jeling-jeling, iaitu mengenai mengenai divergence. Apa yang kita nampak sekarang adalah ni banyak sangat, kita tengok yang 30. 30 ada tak? Okay. Alright. So, apa yang kita nampak sekarang, kalau nak guna apa, teruskan M15 je. Okay. Alright. Ni contoh, kita ada satu divergence. Ini adalah satu penurunan kan. Ni turun So kat bawah sini.
So kita nampak ada divergence sekarang. Okay, ada divergence. Okay, ada divergence. Dan apa yang menarik adalah divergence dengan mana yang ni? Okay, hidden divergence. Alright, adalah siapa-siapa yang betul-betul nak laju, nak masuk awal, mungkin ini adalah level yang korang boleh lihat. Kalau saya akan tunggu sampai dia reject S1. Kalau dia reject S1 senang. Kalau dia reject S1, stop loss saya bawah ni je. Bawah yesterday low. Okay. Kalau sekarang, stop loss tak jauh. Stop loss, sekejap tukar color dulu. Merah. Okay. Bawah sini je stop loss. Okay, bawah sini. Dia break je bawah yesterday low, divergence ni cancel, batal. Alright. So, siapa yang nak cari peluang buy, dia dekat kawasan yang dekat. Dan target kita kalau macam tu, kita escaping saja short term. Jauh. Okay, R1, MR1 ke sini. Untuk AUD USD, kita dah nampak ada penurunan, ada divergence. Dan ini adalah area yang kita nak. Kalau dia dah turun, dah naik. Kalau tu MS1 lah, turun MS1 ke. Ni berapa? 64, 45, lebih kurang 20 pip saja stop loss. Alright, dan bila dia naik sampai ke resistance 1 ke area sini, kita mungkin adalah target kita. Tak jauh. Okay, boleh? Dia stop loss bawah ni, dia break yesterday low, terbatal. Setup ni batal. Bila setup tu batal, kita kena terimalah bahawasanya setup itu batal. Okay? Setup batal, jangan on teknik lain. Teknik apa selalu korang on? Setup batal. Alamak, nak kena on teknik baru lah. Teknik harapan. Jangan on teknik harapan terlalu cepat. Okay, jangan on teknik harapan terlalu cepat. Kena ada keimanan. Sabar dulu, tunggu. Lepas tu barulah on. Okay, boleh? Boleh? Okey, cantik. On teknik harapan, senang. Okey, sedia tasbih. Boleh, sedia tasbih. Okey, Terence, Hati. Okey, tu untuk AUD USD, ini pilihan kedua. Okey, AUD USD dan satu lagi AUD JPY, pilihan kedua juga. So, kita masukkan sama jugalah. Alright. So, benda ni nampak divergent juga ke? Setakat ni tak. Setakat ni tak ada. Tak ada divergent lagi. Okay. Setakat ni tak ada divergent. Tak ada. Untuk sini tak ada. So kita tunggu dia turun lah dulu. Ada turun, ada membuat something yang agak menarik, baru kita cari peluang untuk buy. Okay, boleh? Boleh alright. So, ada apa-apa soalan setakat ni sebelum kita masuk kepada teknik ke berapa ni? Teknik news kita. Teknik news kita macam mana cerita teknik news? Boleh kita masuk teknik news, macam mana nak trade news. Okey, dalam webinar ni, dalam webinar kali ni untuk trade news ni, kita ada beberapa elemen yang kita akan kupas, iaitu apakah benda yang menggerakkan pasaran, apa yang nak trade, apa yang tak trade, proaktif dalam trading, reaktif dalam trading. Okey, apa benda tu? Jom kita lihat. Apa yang menggerakkan pasaran? Jelas daripada news-news yang ada dalam kalender, news yang tak ada dalam kalender, cerita pasal headline, cerita pasal sentimen, kadang-kadang tak ada news apa-apa. Dekat sentimen pun tak ada apa-apa pergerakan. Dekat sentimen pun tak ada cerita apa-apa. Alah ni, boom. Itu apa orang panggil? Kadang-kadang orang panggil fat fingers ke, berlaku apa orang kata glitch dekat dia punya algo. Tu antara benda-benda yang boleh menggerakkan pasaran tiba-tiba. Okey, selain daripada news, benda-benda tu juga boleh menjadi faktor yang boleh menggerakkan pasaran. Okey,
Memang tidak diragukan bila ada berita yang diumumkan pergerakan pasaran lebih tinggi daripada biasa. Permintaan dan penawaran dalam pasaran mata wang lebih tinggi pergerakannya berbanding pasaran lain ketika berita diumumkan. Berita yang diumumkan membawa info yang terbaru dari pasaran, dan apabila berita yang diumumkan melebihi daripada jangkaan, pasaran bergerak lebih tinggi. Selagi news dalam expectation, biasa dia pergerakan. Luar daripada expectation, okey, baru wow. Alright. Salah satu cara berdagang paling popular adalah trade news. Tu orang kata trade news kadang-kadang bahaya, kadang-kadang ada yang suka. Saya dulu waktu berjinak-jinak masa tahun 2012 sampai 2014 kot yang paling ekstrim trade news. 2013, 2014. Okey, pada waktu 2012 bodoh lagi. Saya tak pandai trade news tu apa benda. Tahu tengok economic calendar, tengok color. Wih, dahsyat ni ada news, jangan trade. Sebab ada orang cakap jangan trade news. So tak trade. Lepas tu baru rasa macam, bestnya kalau trade news. Pernah lah on teknik untuk trade news. Sekejap lagi saya akan tunjukkan teknik tu yang saya gunakan ketika 2013-2014 untuk trade news. Ini antara data-data ekonomi yang penting, yang utama yang ada dalam kalender. Interest rate, inflasi, growth, data pekerjaan minggu ni, NFP, market sentiment dan juga company profit. Kalau cerita company profit, contohnya company-company besar, mega, apa orang kata heavyweight punya company seperti Apple, Amazon yang keluarkan dia punya earning. Wow, memang kita akan nampak ada movement yang dahsyat even dekat pasaran currency sendiri pun akan bergerak. Okey? Bergantung kepada keadaan ekonomi sesebuah negara, sama ada data tu penting ataupun tidak. Itu merupakan fokus data ataupun tidak yang menyebabkan pergerakan yang dahsyat. Okey, kalau contohnya news tu biasa-biasa je. News tu tak fokus pun. Contoh kalau dekat Jepun. Jepun. Kalau keluar data CPI, keluar data interest rate, biasa-biasa dia bergerakkan dia. Sebab itu bukan benda yang dipandang. Data inflasi yang dah biasa dengar dekat Jepun, deflation. So benda tu tak pun menjadi fokus diorang. Okey? Sebagai contoh, data pengangguran mungkin lebih penting pada bulan ni berbanding data trade balance. Itu antara benda-benda yang penting untuk kita tahu. Waktu bila kita tak trade dan waktu bila kita tak trade. Terbahagi pada dua jenis pedagang. Kumpulan pertama percaya berita yang diumumkan akan bergerak ikut arah yang dijangkakan. Jadi mereka menghindari untuk bergerak tidak dijangkakan. So dia tak trade news tu. Kedua adalah percaya news tu akan ikut arah dia. So dia trade news tu. Tu antara dua golongan. Semua sekali bergantung pada apa sistem yang kita gunakan untuk kita trade tu. Jika ada sistem untuk kita trade news, kita pakai. Kalau tak ada untuk sistem yang untuk kita trade news, tak payah trade news. Okey, sebenarnya berapa lama masa untuk kita trade news tu? Contoh kita jumpa setup, sekejap lagi ada news. Berapa lama kita nak hold position untuk trade news? Okey, untuk makluman, kalau kita cakap kita memang trade untuk trade news, janganlah hold sampai 2-3 bulan. Okey? Melainkan dalam sistem kita katakan news ni sebagai catalyst untuk kita hold 2-3 bulan. Okey, faham Kalau kita nak trade news, trade lah news tu. Lepas tu tamat lah. Lepas tu tamat. Itu benda yang penting untuk kita lihat. Okey? Jika kena dengan keseluruhan sistem yang dibina dan memang trade news sebagai pemangkin kepada analisis kita, sila trade news dengan gembira. Proaktif dan reaktif. Berdagang proaktif seperti cuba berdagang sama ada data keluar positif ataupun negatif. Dan reaktif melibatkan kita melihat keseluruhan cerita sebenar tentang data yang dikeluarkan, baru kita membuat keputusan untuk masuk pasaran ataupun tidak. Okey? Kalau proaktif ni jenis suka main teka-teka. Kalau tak reaktif, kita hadamkan dulu, kita digest, market dah completely react pada news tu, baru kita masuk. Proaktif, menjangkakan data positif dan negatif, itu mudah saja dan tidak berat seperti yang dibayangkan untuk menjangkakan data pekerjaan.
salah satu cara yang paling mudah untuk kita teka data pekerjaan tu apa adalah melihat laporan PMI. Untuk menjangkakan data retail sale, salah satu caranya adalah melihat jualan dalam komponen PMI. Okey, untuk menjangkakan CPI, data salah satu cara dia adalah melihat PPI, Producer Price Index, lebih terperinci di peringkat wholesale. So kita boleh teka apakah data CPI yang kemungkinan keluar. Tidak perlu sehingga kita menjadi penganalisis ekonomi untuk menjangkakan sesuatu data, cukuplah dengan penggunaan logik akal. Okey, reaktif. Berdagang secara reaktif lebih kepada cara untuk meneka pasaran dan cuba bertindak ketika berita diumumkan. Berdagang perlu bertindak cepat apabila pasaran mula bergerak dan fokus untuk mendapat keuntungan dengan cuba masuk pasaran pada detik yang tepat dengan mencuba pelbagai strategi. Okey, yang pertama strategi yang kita ada adalah hedging. Orang pernah dengar tak hedging ni? Saya pernah jumpa orang yang trade news hedging. Maksudnya 2-3 seminit 2 minit sebelum news buy sell serentak. Contoh NFP ni kan, buy sell serentak dan sewaktu news dah jalan, dah tenang-tenang, lot sama. Kalau dia naik, kita akan close position sewaktu dia spike pertama, boom, dia spike. So kita exit yang ni. Okay. Selepas tu price akan turun. Sewaktu dia turun tu, kita exit sell. Okay. Itulah benda yang selalu kita akan buat ketika trade hedging, news hedging. Faham waktu spike pertama, ingat price akan bergerak spike, lepas tu dia cool down sekejap, dia turun sekejap, waktu tu kita close position. Yang ini boleh lot kau. Sebab apa? Kita leverage kosong. Bukan leverage kosong, maksudnya kita punya margin use kosong sebab lot sama. Okay. So, letaklah contohnya maksimum kita boleh letak 100 lot buy, 100 lot sell. Ataupun kita punya margin boleh support sampai 50 lot buy, 50 lot sell. Lepas tu dia akan automatic kosong. Bila kosong, bila price spike kali pertama, close. Lepas tu turun, korang exit sell, settle. Yang ke bawah pula sama juga. Dia spike ke bawah sell, lepas tu dia akan bounce balik ke atas sekejap, waktu ni korang exit buy. Okay, dan perbezaan antara tempat sell dan ni, dapatlah itulah profit trade news kita. Okay, boleh? Straddle, ini antara yang saya gunakan. Yang tadi hedging saya tak pernah gunakan. Saya pernah tengok orang gunakan. Yang ini straddle saya gunakan. Waktu dulu muda-muda, sebelum news, 2-3 minit sebelum news, saya akan letakkan 15 pip atas, 15 pip bawah ataupun 10 pip atas, 10 pip bawah. Seminit ke 20 saat sebelum news, buy stop, sell stop. Okay. Kalau harga naik ke atas, stop loss saya sebelah bawah. Okay. Kalau harga turun bawah, stop loss saya ke atas dan buy order ni saya tutup. Okay. Supaya tak kena dua-dua position. Macam tu lah. Kalau dia terus naik ke atas, saya profit lah buy. Kalau dia terus turun ke bawah, saya profit lah sell. Ini straddle, antara popular yang digunakan ketika muda-muda dulu. Selepas tu, kita on trailing stop. Kita on trailing untuk kita pantau dia punya pergerakan. Bukan pantau, maksudnya kita maksimumkan dia punya profit. Okay. Dia akan follow sampailah kena. On trailing stop. Post hop. Apakah maksud post hop punya trading? Style apa post hop ni? Post hop ni sebenarnya adalah biar market hadam dulu apa news tu punya cerita. Selepas tu kita akan membuat kesimpulan. Contoh macam ni. Ni news, boom. Naik dalam masa 10 minit, 15 minit dia naik macam ni. Oh, keseluruhan dia naik ke atas. Okay, tunggu dia turun sekejap. Tunggu dia retrace. Okay, aku layan balik semula, aku buy semula. Baru kita masuk buy. Kat sini nampak ada petanda dia nak naik terus, kita masuk buy kat sini dan stop loss bawah ni dan kita layan je terus. Maksudnya post hop adalah paling safe, paling selamat. Biarkan market dah jalan, dah hadam, barulah kita masuk market. Okay, dia tak adalah terkejar-kejar, kita dah agresif gila masuk, nervous, jantung dah berdegup kencang, baru kita masuk. Okay,
Ini kita biarkan dia dah berjalan, dah tenang-tenang, baru kita masuk. 10-20 minit selepas news, baru kita masuk. Okay, pause hop. Itulah dia. Advantage trade news. Apakah advantage trade news? Advantage dia adalah hampir setiap minggu kita menjumpakan news-news yang ada dalam economic calendar. So kita boleh plan. Yang tak ada dalam economic calendar, kita payahlah nak plan. Kita tak tahu timing dia. Dan kita boleh trade news. Pilih apa style yang kita nak gunakan. Banyak laman sesawan percuma yang menunjukkan kalender ekonomi yang ditapis mengikut negara masing-masing. Trade news memberi peluang kepada pedagang untuk dapatkan movement besar. Ingat, faham Trade news mendapatkan movement besar untuk kita grab yang tu. Itu adalah peluang yang kita ada. Untuk kita trade news, kita tak trade lama. 10 minit, 20 minit, setengah jam. Paling lama sejam. Okay? Dah kita keluar. Dah cukup. Dah puas. Berita ataupun data yang keluar boleh menjadi pemangkin kepada pergerakan suatu harga sama ada mengikut arah ataupun melawan arah. Dan last sekali, sekejap saja kalau kita cuba trade news, 5 minit sebelum berita itu keluar dan setengah jam hingga ke sejam untuk kita uruskan selepas berita diumumkan. Itu adalah advantage trade news. Kita grab sekejap je. Tak lama. Okay? Kita tak makan sampai 2 bulan, sebulan, 3 bulan. Tak. Kita tak ambil sampai macam tu lama. Kita memang sekejap je trade news. Alright? Selepas tu dah lah cukup. Okay, dan disadvantage untuk kita trade news adalah meningkatkan peratus ketidakpastian di pasaran ketika berita itu hendak diumumkan dan kemungkinan besar spread akan jadi lebar. Okay, melebar pada ketika itu. Dia akan jadi widening spread. So benda tu negatif kepada kita. Pergerakan yang terlalu besar mungkin akan menyebabkan harga tergelincir. Ini berlaku apa? Spread besar gajah. Betul. Dia selalunya news. Kebanyakan broker akan ada spread widening. Okay. Dan next adalah berlaku apa kata? Slippage. Kita nak entry dekat RM1. Alih-alih dekat RM3 baru dia masuk. So benda tu slippage. Tergelincir. Aktiviti mengejar pesanan henti rugi. Dan kalau contohnya kita ada stop loss, kemungkinan besar akan berlaku stop loss hunting pada waktu tu. So itu adalah negatif kepada trader dan kadang-kadang pergerakan harga ketika berita diumumkan bersifat tiada arah. Kadang-kadang tengok news dekat kalender hijau, positif teruk ni. Tapi dekat chart lah asal macam tak bergerak ni. Lagi-lagi NFP. NFP sekarang dengar cerita macam dahsyat-dahsyat kan. Bila tengok kat chat lah, nak dapat 10 pip, 20 pip pun senak pun kata. Susah sangat dapat 10 pip, 20 pip. Boleh sahaja mengaut keuntungan dengan menggunakan strategi trade news tetapi tidak semudah yang kita jangkakan. Sebenarnya susah trade news. That's why saya insaf trade news. Dah lah bermain dengan jantung. Lepas tu susah. That's why saya tak trade dah news. Biarlah news nak jadi apa pun. Baik, ikut sistem apa yang saya bina. Okey, faham? Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa-apa soalan? Untuk trade news ke? Ada apa-apa pair ke yang nak dilihat? Tengok AUD USD tadi. Ni. Nah, tunggulah dia masuk balik ke, tunggu ke bawah ke. Lepas tu baru dia nak naik, baru buy. Chef JPY. Chef. Okay. Euro JPY, Chef JPY. Okey, jap Chef JPY, inilah dia. Chef JPY dah spike naik atas, dah turun dah. Dan sekarang ni kita tak nampak apa-apa tanda lagi. Tak ada apa-apa Tak nampak apa-apa pun. Dan memang dia tengah spike. I pernah buy and sell serentak bila news besar, graph spike up and down. And buy and sell both touch stop loss. Example Fed Power announcement. Dalam 1 minit saja. Betul.
Spread pun akan jadi membesar betul. Dia spike atas bawah, tak sempat kita nak close. Itu that's why itu adalah disadvantage trade news. Tapi kalau news senang, spike, sebenarnya kita kena alert laju tau. Maksudnya kita memang kena ready kat bawah ni buy and sell. Okay. Contoh price spike sekali, contoh macam ni spike je ke atas, kita close buy. Lepas tu dia turun, kita close sell. Okay. Terus so kita akan dapat daripada perbezaan ni. So memang kebiasaan memang akan macam tu lah. Spike, turun. Faham tak? Apa maksud dia? Macam ni news tu orang akan dump order. Akan buy. So price boom. Pergerakan dia one way. Okay, selepas tu kenapa dia turun balik? Kebiasaannya dia orang akan request budget lagi. Request peruntukan untuk masuk buy lagi semula. Itu kebiasaan yang berlaku macam itu. Kalau news tu kuat. Okay. Dia nak push harga teruskan perjalanan untuk naik. Okay, chart JPY apa yang kita nampak, dia dah ke atas dan kita buka time frame besar sebab tak nampak apa-apa ni. Kalau sekarang nampaknya macam tak ada apa-apa. Cuma ada divergent sedikit. Kalau di H1 ada divergent dekat sini. Okay, itu yang pertama. Sekejap, saya nak cari hidden divergent kalau ada. Ni atas, ni bawah. Sini ke bawah, kita ada. Hidden divergent tak nampak lagi Faizal untuk chart JPY. Tetapi sekarang kalau ikutkan daripada normal ataupun standard punya divergent, kita nampak lah daripada sini daripada sini dia dah melakukan kenaikan. So area sini adalah area paling best untuk kita sell ke bawah. Itu untuk chart JPY. Setakat ni memang nampak dia ke bawah lah berdasarkan daripada divergent. Okay, chart JPY. Tapi apapun dua-dua ni lemah, tak ada masalah. So mungkin tak terlalu berat lah. Stop loss pun dekat chart JPY. Kalau contohnya kita cek peluang sell kat atas, stop loss atas ni. Okay. Euro JPY kalau kita menggunakan pivot ni. Sekarang kalau dekat H1 pun ada divergent dekat sekarang. Let's say lah ada yang peluang nak ni. So ni target kita area DPV bawah DPV situ. Dan berdasarkan daripada pergerakan sekarang kita ada nampak standard divergent. Okay, standard divergent, normal divergent. So kalau area atas ni tempat yang kita nak cari peluang sell. Okay, aqua, right. So area atas ni R1. So sekarang dia dah ke atas. So saya markingkan daripada sini sampai ke atas ni Okay, ni sekarang. So bermaksud sekarang adalah kawasan yang cantik untuk kita sell berdasarkan daripada teknik semasa. Okay, kalau kita abaikan daripada apa pemilihan pair kita sekarang, ini kita dah nampak dia tengah melakukan divergent. So next move apa yang kita jangkakan adalah ke bawah dulu. Okay, dan stop loss kita adalah ke atas. Okay, stop loss kita adalah ke atas. Alright, so ini adalah untuk chart JPY. Ini adalah, ini untuk Euro JPY. Kalau siapa yang nak cari peluang untuk sell, sekarang masa dia dah sampai kawasan, ada divergent, target kita adalah ke bawah sini. So kita tengok adakah sampai jadi ataupun tidak. Okay, itu dia. Dah sampai. So kita tengok ada tak peluang untuk kita masuk. So dapat ni untuk chart JPY dan juga Euro JPY. Ada divergent. Tak jumpa hidden. Kalau jumpa hidden, saya akan recommendkan yang tu. Ada tak jumpa hidden divergent mana-mana pair? Euro GBP tengah-tengah Okey, nampak macam ada, macam. Okey, Cun. Cun let's say harga break ni, korang marking kan? Letak alert ni. 900 003. 900 0.9003. Ini adalah paling best. Dia break atas sini tempat area korang entry. Okay. Ada divergent best ni. Faham Dia break atas ni Cun tau. Sekarang harga kat sini. So dia break atas sini,
kita akan jumpa divergent ni. Hidden divergent. Situ ke atas dan yang ini ke bawah. Okay. So ada hidden divergent. Ni paling best. Kalau keluar hidden divergent saya suka. Stop loss atas lah macam biasa. Tapi ini antara yang best. Okay. Ada break atas sini. Cun, korang boleh cek peluang untuk sell. Okay, boleh? Sell ke bawah lah TP. Sini TP dia. Tak payah jauh-jauh, short term je. Alright, dah lah, dah 5 minit, tinggal Zuli punya part pula untuk masuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Faizal, Terence, thank you. Ken, Ati, Berut, Haikal, terima kasih semua dan kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Alright, thank you William. Hi William dan Galih, thank you. Kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Bye bye, selamat malam dan ready untuk Zuli punya webinar.